Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azira binti Muhammad Rafi. Nombor matrik saya di 18310837. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk komunikasi antara peribadi. Di sini saya akan terangkan sedikit mengenai komunikasi antara peribadi. Komunikasi ini dipanggil juga sebagai komunikasi interpersonal. Arwin Pace mengatakan bahawa komunikasi ini merupakan satu proses komunikasi yang melibatkan dua orang individu atau lebih dan berlaku secara bersemuka. Secara amnya, komunikasi ini terbahagi kepada dua, iaitu secara formal dan juga tidak formal. Secara formal ni dia tak banyak berlaku komunikasi secara dua hala. Manakala yang secara tidak formal ni, kedua-dua belah pihak akan menyuarakan pendapat dan mungkin akan berlaku pro dan kontra dan ada seseorang yang akan mencelah. Takrifan komunikasi interpersonal. Wood 2002 mentakrifkan komunikasi interpersonal ni sebagai proses yang unik, sistematik, yang dipilih dan berterusan antara individu yang menggambarkan dan membina pengetahuan peribadi tentang individu lain serta untuk membina satu maksud bersama. Assalamualaikum, nama saya Nurlina binti Muhammad Kamil. Nombor matrik di 183-11491. Saya akan present unsur dari kongsi individu. Pertama, sumber dan penerima. Dalam sebuah interaksi yang dilakukan, akan terjadi dua atau lebih yang bertindak sebagai sumber informasi serta penerima informasi. Kedua elemen penting ini tidak boleh dihilangkan kerana dua hal tersebut merupakan komponen wajib dalam melakukan komunikasi yang efektif sehingga sumber dan penerima ini menjadi elemen yang termasuk dalam teori De Vito. Mesej. Adapun komponen yang kedua adalah mesej. Mesej sendiri diertikan sebagai isyarat yang dipandang sebagai stimuli atau rangsangan yang akan diterima oleh si penerima mesej oleh salah satu dari kelima panca indera kita. Dengan kata lain, dalam sebuah interaksi empat mata, hal yang kita lakukan adalah saling bertukar mesej melalui panca indera yang kita miliki. Encoding, decoding. Encoding adalah sebuah tindakan yang bertujuan untuk menciptakan sebuah mesej, ibarat menulis dan berbicara. Sedangkan decoding adalah sebuah tindakan untuk memahami erti mesej yang disampaikan. Apabila encoding yang dilakukan oleh seseorang adalah menulis, decoding yang harus dilakukan adalah membaca, begitu pula dengan berbicara. Encoding yang dilakukan adalah mendengar. Media yang dimaksudkan dengan media di sini adalah sebuah perantara dalam menghubungkan terjadinya sebuah proses komunikasi yang efektif. Dapat dikatakan bahawa proses tersebut adalah penerima serta penyaluran mesej melalui panca indera yang kita miliki, sehingga dapat ditafsirkan oleh otak dengan baik untuk menyalurkan balasan selanjutnya. Gangguan. Gangguan yang dimaksud di sini adalah segala hal apapun yang mampu mengganggu adanya proses interaksi yang dilakukan. Dalam hal ini dapat dikatakan sebagai halangan dalam berkomunikasi. Secara teori digolongkan menjadi gangguan semantik, gangguan fisiologi, gangguan psikologi, gangguan intelektual serta faktor lingkungan. Makna balas. Dalam sebuah interaksi efektif, penghantar mesej dan penerima mesej akan saling memberikan feedback terhadap mesej yang kita terima sebagai bentuk dari respon mesej yang kita kirim atau terima. Makna balas ini juga terdapat berbagai macam seperti November, makna balas positif, makna balas negatif dan makna balas yang lainnya. Konteks. Sebuah komunikasi akan berlangsung dalam sebuah lingkungan tertentu, di mana lingkungan tersebut akan memengaruhi isi komunikasi yang dilakukan. Hal ini dinamakan dengan konteks. Selain itu,
Konten di sini juga terbagi kepada berbagai jenis seperti konteks lingkungan, konteks situasi, konteks budaya dan konteks lain-lain. Mampu mempengaruhi isi dari komunikasi tersebut. Etika. Dalam melakukan komunikasi, pasti akan timbul kesesuaian, di mana kesesuaian ini akan mempengaruhi interaksi selanjutnya. Oleh kerana itu, elemen terakhir yang paling penting dalam komunikasi adalah etika, di mana kita harus menjaga perilaku serta tutur kata yang akan kita berikan terhadap rakan komunikasi kita untuk tetap menjaga hubungan yang baik. Dengan memahami situasi dan kondisi elemen komunikasi di atas, kita mampu mengasah keterampilan berkomunikasi kita dengan orang lain. Dengan begitu, kita boleh memperbaiki hubungan antara sesama individu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adlina binti Muhammad Nasir, nombor matrik D183108555. Saya akan bentang tentang kepentingan komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah secara bersemuka, di mana sumber mesej dan penerima mesej bertemu secara langsung ketika berkomunikasi. Yang kedua ialah maklum balas segera, di mana individu yang berkomunikasi mendapat feedback dengan segera tanpa perlu menunggu. Tiga, verbal dan non-verbal, di mana dalam komunikasi interpersonal, non-verbal ni berfungsi untuk lengkapkan komunikasi lisan. Contoh macam orang yang tengah marah akan tunjukkan mata yang tajam. Yang keempat ialah komunikasi interpersonal bertujuan untuk belajar, berhubung dengan orang lain dan menolong orang lain. Tujuan komunikasi interpersonal. Sudah tentulah komunikasi ni berlaku atas beberapa tujuan. Yang pertama, tujuannya ialah untuk kita capai kehendak diri. Maksudnya di sini untuk kita dapatkan jawapan untuk selesaikan masalah, macam tu. Contohnya, kita tak faham satu subjek tu, kita akan tanya orang tu macam mana nak jawab soalan ni, macam mana dapat jawapan ni, macam tu. So, akan berlaku komunikasi interpersonal even dalam waktu yang singkat. Mencari dunia luar. Maksudnya di sini, kita cuba untuk faham orang lain. Contoh macam kita nak bercakap dengan orang tua kan, ibu bapa kita, mesti ada caranya kan. Kita sopan santun, gunakan tak tinggi suara, lemah lembut, dan daripada itu kita akan dapat faham orang lain untuk wujudkan hubungan bermakna. Maksudnya kita nak bina hubungan baiklah dengan orang lain, orang sekeliling kita. Contohnya kita jaga perkataan kita, cakap baik-baik dengan kawan-kawan kita supaya kawan-kawan kita ni tak terguris dengan apa yang kita cakap, apa yang kita keluarkan. Terusnya adalah untuk kita bantu mengubah sikap seperti yang diharapkan. Contoh kita supaya kawan kita ni dari pemalas jadi seorang yang rajin. Tambahan pula, tujuan komunikasi interpersonal ni juga untuk bantu kita membina konteks persefahaman. Bantu kita faham percakapan seseorang mengikut konteks yang tertentu. Sebab kadang-kadang perkataan yang kita keluarkan ni, yang orang keluarkan ni berbeza mengikut konteks persekitarannya dan macam mana dia disebut. Social penetration theory, semakin banyak seseorang individu ni tambah pengetahuan dan maklumat tentang orang lain, semakin banyaklah komunikasi yang dihasilkan. Dan sebenarnya benda ni bantu kita untuk tafsir pemikiran, tafsir tingkah laku seseorang, jika kita banyak tahu tentang mereka. Dan sebenarnya maklumat ni boleh diperolehi melalui secara aktif dan pasif. Secara aktif ni melalui penglibatan kita sendiri dengan orang tu, secara interaktif, manakala pasif ni melalui pemerhatian kita. Terusnya ialah ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama ialah dilakukan oleh dua orang atau lebih. Contoh macam kaunseling kelompok, kaunseling individu, study group. Yang kedua ialah
berlaku secara bersemuka. Berlaku secara bersemuka ni macam sumber dan penerima berjumpa secara berdepan, face to face. Yang ketiga ialah berlaku secara spontan. Yang keempat melibatkan sumber dan penerima, di mana contoh macam meeting antara majikan dan juga pekerja. Jadi dekat sini sumbernya ialah majikan, penerimanya adalah pekerja. Okay. Yang kelima ialah jarak yang dekat. Kedudukan tu di jarak yang dekat. Kesimpulan, komunikasi interpersonal adalah proses penyampaian dan penerimaan mesej antara pengirim dengan penerima, baik secara langsung atau tidak secara langsung. Dalam komunikasi interpersonal, feedback dapat diketahui secara segera.